Okay. Okay, alright. Okay. Okay, selamat pagi dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua warga Politeknik dan College Community. Sesi pagi ini merupakan sesi kedua bagi hari ini dan sesi ke-17 daripada keseluruhan 39 sesi yang telah dirancang sehingga 25 Jun 2020 nanti. Secara kumulatifnya seperti yang telah diberitahu oleh Dr. Nizam sebentar tadi, lebih kurang 2,000 peserta telah pun menyertai sesi-sesi webinar yang telah dijalankan setakat ini. Teruskan bersama kami dalam sesi ini dan sesi-sesi yang akan datang. Google Classroom merupakan perisian pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian yang dikendalikan oleh Google yang menjadi platform yang digunakan oleh KPM sebagai pendekatan guru-guru dalam pembelajaran digital ketika tempoh PKP. Pada bulan April yang lepas, menurut akhbar Sinar Harian, Malaysia merekodkan pencarian frasa Google Classroom tertinggi di dunia yang membuktikan impak terhadap usaha golongan pendidik di negara ini menggunakan medium pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ketika krisis wabak coronavirus COVID-19. Nah, rekod ini menunjukkan kadar minat yang tinggi dalam kalangan komuniti terlibat seperti guru dan murid terhadap perisian tersebut. Itu juga sesi kita pada pagi ini adalah bertajuk aplikasi Google Classroom di College Community yang akan disampaikan oleh panel kita. Encik Muhammad Hafiz bin Ahmad, pensyarah kanan di College Community Bukit Beruang, Melaka, dan yang berusaha Dr. Sharifah Nadia binti Razali, pensyarah kanan di College Community Selanda, Melaka. Apa khabar Encik Hafiz dan Dr. Nadia? Okay, sehat. Alhamdulillah. Okay, so izinkan saya memperkenalkan panel kita terlebih dahulu. Encik Muhammad Hafiz bin Ahmad mempunyai pengalaman mengajar selama 16 tahun dan berkelulusan sarjana kejuruteraan elektrik dari UTHM. Beliau juga merupakan peserta kohort pertama Bengkel Pembangunan Modul Flip Classroom anjuran BIPD. Selain mengendalikan bengkel-bengkel yang berkaitan dengan Internet of Things, Arduino dan robotics, beliau juga semakin giat menjalankan bengkel Google Classroom untuk pensyarah-pensyarah di college. Dr. Sharifah Nadia pula mempunyai pengalaman mengajar selama 15 tahun dan berkelulusan PhD dalam bidang teknologi maklumat dari Universiti Teknikal Malaysia, Melaka. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang IT network, e-learning, instructional design, instrument development dan Internet of Things. Sebelum menyerahkan kepada panel, saya ingin memaklumkan kepada para peserta bahawa tuan-puan boleh bertanyakan soalan kepada panel semasa sesi sedang berlangsung dengan menaik di dalam ruangan Q&A yang boleh didapati dalam Webex Control Panel, tuan-puan. Saya juga akan cuba mengutarakan soalan-soalan yang berkaitan semasa sesi perkongsian ilmu dan kita juga akan mempunyai sesi Q&A pada penghujung sesi nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berusaha Dr. Sharifah Nadia untuk menyampaikan perkongsian. Silakan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, terima kasih kepada moderator kita Dr. Umar khususnya dan umumnya bahagian instruksional dan pembelajaran digital JPPKK atas ruang yang diberikan kepada saya dan Encik Muhammad Hafiz untuk berkongsi sedikit makluman ataupun pengalaman kami berkenaan dengan Google Classroom lah, memandangkan kami merupakan pensyarah di College Community. Okay, pada sesi pagi ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan mengenai apa itu sistem pengurusan pembelajaran. Okay, dan seterusnya pada sesi yang akan disampaikan oleh Encik Hafiz sendiri lebih berfokus kepada Google Classroom itu sendiri. Okay. Okay, ini merupakan rangka pembentangan saya pada hari ini, iaitu kita akan mulakan dengan apa itu sistem pengurusan pembelajaran itu sendiri. Kita tengok sikit definisi, apa features-features atau ciri-ciri yang ada dalam learning management system dan apa learning management system 5 yang terbaik yang telah disenaraikan oleh satu software lah testing, okay, pada tahun 2020. Kemudian saya akan berkongsi sedikit pengalaman saya menggunakan online learning tools yang ada. Okay, seterusnya kita akan lihat pada kronologi online learning tools di College Community dan akhir sekali saya akan membuat perbandingan di antara Edmodo dan juga Google Classroom.
Okay, kita tengok sedikit definisi. Okay, menurut Lopez 2011, LMS merupakan perisian aplikasi berasaskan web yang digunakan merancang, melaksana dan menilai proses pembelajaran. Okay, so secara umumnya LMS ni kita sediakan satu platform untuk membolehkan tenaga pengajar membuat dan menyampaikan kandungan pembelajaran. Yang kedua, kita pantau penyertaan pelajar. Dan akhir sekali, yang paling penting, kita kena nilai prestasi pelajar. Okey, seterusnya, ini adalah 5 features yang perlu ada dalam satu-satu LMS. Menyediakan konten, menguruskan kursus, menyampaikan kursus, menguruskan pengguna dan memantau dan menilai pengguna. Ini adalah 5 LMS terbaik yang disenaraikan oleh software testing, iaitu Mindflash, Edmodo, Moodle, Blackboard dan Schoology. Kalau rakan-rakan tengok dekat sini, dalam LMS top 5 ni yang disenaraikan pada tahun 2020, Google Classroom tidak disenaraikan sebagai LMS. Nanti kita akan tengok perbezaan di antara Edmodo dan Google Classroom. Kat situ nanti kita akan nampak kenapa kita punya penilai itu tidak mengklasifikasikan Google Classroom sebagai salah satu learning management system. Ini adalah saya punya experience dalam mengendalikan online learning tools. Bermula pada 2011, saya menggunakan email yang mana tugasan-tugasan pelajar kita akan hantar melalui email. Tapi bila kita nak bagi notification atau makluman secara segera kepada pelajar, dia ada lag kat situ lah sebab pelajar kurang membuka email. Seterusnya saya pada tahun 2012 saya menggunakan Facebook group. Dekat Facebook group ni kita addkan pelajar dalam group dan boleh dekat Facebook group ni kita boleh share dokumen dan sebagainya. Pada 2012 ni sebenarnya WhatsApp dah ada, tapi kita tak boleh share dokumen. Seterusnya bila saya mula sambung belajar pada 2012, saya didedahkan dengan Moodle. Saya didedahkan dengan Moodle. Kita bangunkan learning management kita menggunakan Moodle. Seterusnya bila saya kembali ke college community berkhidmat selepas habis belajar, saya teruskan dengan Edmodo. Saya didedahkan dengan penggunaan Edmodo kerana di College Community Selanda kita ada facilitator yang menguruskan Edmodo. Dan akhir sekali pada tahun lepas lah 2019, saya cuba berjinak-jinak dengan Google Classroom. Ini merupakan kronologi penggunaan online learning tool di College Community. Untuk makluman semua, kalau rakan-rakan masih ingat, pada tahun 2011, waktu tu saya berkhidmat, saya bertugas sebagai pegawai latihan staff. Kita ada buat training untuk pensyarah-pensyarah di college community saya mengajar untuk menggunakan CDOS. Tapi setelah berpisah, kita pensyarah-pensyarah di college community tak ada dapat capaian ke CDOS. Jadi kami perlu menggunakan alternatif lain lah. Itu yang saya menggunakan Facebook group, email dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2012 waktu saya keluar sambung belajar, pihak College Committee, Jabatan Pengajian College Committee telah menghantar pensyarah-pensyarah kita ke kursus Edmodo. Memang telah pensyarah-pensyarah College Committee telah didedahkan dengan Learning Management Edmodo. Bila saya balik ke college pada tahun 2016, itu yang pensyarah-pensyarah College Committee ramai menggunakan Edmodo. Walaupun Google Classroom telah diperkenalkan pada tahun 2014, tapi penggunaan Google Classroom di College Community bermula pada tahun 2018. Sedikit sebanyak tentang kronologi penggunaan online learning di College Community Selanda. Ini adalah akhir sesi saya sebelum saya pas kepada Encik Hafiz, iaitu perbezaan di antara Google Classroom dan juga Edmodo. Kalau kita lihat dari segi pendaftaran akaun, kalau Google Classroom hanya akaun Gmail sahaja yang dibenarkan. Manakala untuk Edmodo, mana-mana email akaun boleh mendaftar dalam Edmodo. Sebab kita kena faham bila pelajar ni dia daftar akaun, dia akan prefer guna akaun sendiri.
Yang keduanya makluman kelas. Okey, dekat Edmodo yang bagusnya sebab kita ada makluman suapan utama. Maksudnya dalam satu kelas baru kita create subjek-subjek. Okey, berbanding dengan Google Classroom kita tak ada makluman suapan utama. Sekiranya kita nak maklumkan kepada pelajar kelas tu, maksudnya setiap kelas yang kita create dekat Google Classroom kita kena bagi makluman yang sama, kena duplicate makluman yang sama. Okey, dari segi view file. Okay, yang bagusnya dekat Google Classroom ialah sebab dia tak perlu buka ke tab seterusnya. Dia just pop up another window screen sahaja. So bila kita tak nak tengok dokumen tu, kita boleh close. Okay, kalau Edmodo dia akan create another tab dekat website kita. Okay, untuk sharing file, okay, dekat Google Classroom kalau sharing file memang sangat senang sebab dia link terus dengan kita punya Google Drive. Tapi dekat Edmodo, kalau file tu terlalu besar, kita kena simpan dalam satu folder. Baru kita tarik. So maksudnya step untuk pelajar capai file tu dah bertambah. Okay. Seterusnya untuk join kelas. Kalau dalam Edmodo, kita dah create satu kelas. Bila pelajar dah daftar dalam kelas tersebut, pensyarah boleh masukkan pelajar mengikut kursus. Okay. Manakala dalam Google Classroom, setiap subjek yang pelajar ambil tu, dia kena join setiap kelas. Okay, itu antara negatifnya lah dari segi Google Classroom. Okay, untuk notification, pemberitahuan tarikh akhir, contoh kalau kita bagi tugasan kepada pelajar, okay, dekat Edmodo kita tak ada bagi anything cakap pop up kata okay due date dah, esok due date untuk hantar tugasan ni. Okay, berbanding Google Classroom, features tu ada. Okay, dari segi quiz, dekat Edmodo kita ada penjana quiz. Okay, berbanding dengan Google Classroom, kita perlu guna Google Form. Okay, dari segi pemarkahan tugasan pula, okay, pemarkahan tugasan ni dekat Edmodo kita kena buat manual. Maksudnya pensyarah kena baca satu-satu dan beri markah. Okay, dekat Google Classroom, kita ada kelebihan iaitu kita boleh gunakan Google Doc untuk setkan jawapan secara automatik. Okay, dan akhir sekali yang paling penting dari segi antarmuka. Ini yang paling penting sebab kita nak attract pelajar. Okay, antarmuka Google Classroom more kepada akademik lah. Manakala antarmuka Edmodo dia more kepada Facebook. So pelajar kita bila kata nak suruh pelajar untuk explore sendiri learning management system ataupun online tools ni. So dekat Edmodo dia lebih mudah untuk memahami compare to Google Classroom lah. Kita kena guide betul-betul lah macam mana. Okay, maksudnya kita pensyarah kena ada sesi bersama pelajar pada kali pertama untuk gunakan Google Classroom. Okay, so sekarang ni berdasarkan feature-features ni, okay, tuan-puan bolehlah pilih. Macam saya sendiri, saya untuk Google, untuk kelas saya lebih prefer kepada Edmodo. Tetapi untuk kelas-kelas ataupun bengkel khusus pendek saya lebih prefer menggunakan Google Classroom. Okay, benda ni sekadar tools sahaja. So tuan-puan mempunyai kelebihan untuk memilih mana-mana tools yang tuan-puan boleh lebih serasi dengan tools tersebut. Okay, so itu saja dari saya untuk sesi saya. So saya serahkan sesi seterusnya kepada Encik Hafiz dan sebelum tu saya serahkan dulu kepada Dr. Umar. Right. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Sharifah Nadia untuk perkongsian tadi. Tanpa melengahkan masa, kita jemput Encik Hafiz untuk meneruskan pembentangan mengenai langkah-langkah untuk menggunakan Google Classroom. Hello, okay, terima kasih Dr. Umar. Okay, terima kasih Dr. Nadia kerana sebut sedikit tentang penjelasan tentang online class. So dari saya, ini saya punya. Dr. Umar share konten ke? Saya share konten. Okay, alright. So saya serahkan kepada Encik Hafiz untuk take over lah ya. Okay, terima kasih. Nampak Dr. Umar? Slide? Ya, nampak. Jelas. Okey, terima kasih. Atau boleh bertanyakan soalan ya. Kalau apa-apa nak tanya, participants boleh bertanyakan soalan dalam ruangan chat. Okay. Dan saya akan tanya dengan panel. Dr. Umar je tanya banyak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Okey, saya Muhafiz bin Ahmad dari Kolej Multi Bukit Ruang. Okay, so hari ini kami akan sikitlah akan terangkan apa itu aplikasi Google Classroom di Kolej Multi. Okey, di Kolej Multi ni kami dah gunakannya pada sesi sebelum ni dan ada penerangan daripada Dr. Umar dan syarah lain lah. Jadi apa tu Google Classroom, dia start daripada 2014, dah lama dah. So di Malaysia ni baru kita nak buat lah So untuk kali ni kita ada pandemik, so kita diberi ni untuk membuat online classroom di mana kita nak buat penjarakan. Okey, untuk Google Classroom ni ialah percuma, free. Kalau kata siapa yang nak tengok, okay, dia tengok di Google untuk sekolah. Sekolah dah start dah. Kita pun akan buat juga. Ia bertujuan untuk memudahkan atau membuat, mengedarkan dan mengukur. Kita ada banyak, kita ada penilaian, tugasan, kuis, ujian, amali semua. Dan ini yang kita nak bagi kepada pelajar untuk semester akan datang, sesi Julai tak silap. Okay. So yang ni adalah yang kita buat lah sekarang ni, macam kita buat Webex, kita buat online. So dalam Google Classroom pun kita ada juga, kita ada panggil sebagai Google Meet, Dr. Umar. Okay, so kita tengok, so untuk yang Google Classroom ni, first sekali adalah kita nak analisa prestasi pelajar, atau dalam Kolej Multi kita panggil sebagai PB lah, penilaian berterusan. Okay, first sekali apa yang untuk Google Classroom ni kita nak buat adalah kita nak share kita punya file. Contoh kita share kita punya quiz, kita share kita punya tugasan, kita ada amali. So jangan risau, dalam Google Classroom kita boleh buat amali dan kita boleh masukkan rubrik, jangan risau. Dan di samping itu kita pun nak juga apa yang pelajar dah buat, so kita akan nilai di segi dia punya markahan dia, di segi dia punya amali dia. Okay, senang ke nak buat Google Classroom? Senang ke nak buat? InsyaAllah saya pun pergi kursus, kita pun kursus dengan Dr. Umar, kemudian kursus pun kita buat free classroom, tapi untuk ini lebih surface kita hari ini. So mudah ke? InsyaAllah mudah. Okay, yang first kali yang kita dah masuk adalah kita cuma daftar email saja. So daftar email itu Gmail lah, dia daftar Yahoo. Yahoo tak ada ni, kita daftar by Gmail. Dan daftar Gmail ada dua, satu yang free dan satu lagi kalau kata kita tak ada ni, kita ada kita panggil sebagai self di bawah JPKK. Tadi pun ada sebelum ni kita ada daripada Dr. Razwan, dia ada bagi penerangan tentang G-Suite. So ini kalau lepas ni boleh mintalah, boleh mohon kepada JPKK untuk G-Suite ni. Okey, G-Suite ni bawah JPKK, bawah SET kita panggil sebagai Center for E-Learning and Teaching. Macam ni nama saya ni, email saya hafiz.kkbb@set.edu.my. Inilah kalau kata kita mohon, kita dapat ini, nampaklah rasmi sikit lah. Kolej Multi Bukit Ruang, ada yang Selanda, dan lain-lain. So nampak lebih rasmi. Okay. So ini adalah sel di bawah G-Suite, kita ada banyak, kita ada kalender, kita ada dia punya Google Meet, kita ada Google Doc dan macam-macam lagi. Okay, so bila kita masuk Google Classroom ni, mula-mula sekali kita buka, kalau dah daftar semua, boleh, bila kita open first kali, dia akan buka dua ni, pick your role. So kalau pelajar janganlah ambil teacher, nanti teacher pula jadi dua teacher. So kalau syarah, ambillah syarah. So kalau syarah kita klik pada I'm a teacher, pick your role. Senang je. Next, kita tengok kalau kemudian kita akan dapat paparan ni. Macam saya ni dah banyak, ini kalau mula-mula buka lah. So untuk ini kita klik pada join class. Klik dia tambah ni. Kalau kata student, kita klik pada join class. Kalau bersyarah, kita klik kelas lah. Berapa banyak kelas boleh buat? Banyak kelas boleh buat. Saya dah alhamdulillah dah banyak hari tu buat kursus. Baru ni kita buat kursus online GC. Banyaklah kelas saya. Kita buat 2-3 kelas. Siri 1 dan siri 2. Kemudian inilah kelas-kelas kita. Banyak tak? Ini baru sikit lah. Ini saya dah buang ni. Kalau tak lah, tengok lagi banyak. So ini kita dah, yang lepas kita dah buat. Saya dah buat dengan kelab pelajar saya. Ini ada Cik Syafiq. Syafiq punya. Ingat lagi tak? Dr. Umar. Kita buat ni. Simpan masa first cohort. Yes, ini simpan lagi. Okay. So banyaklah kelas kita buat. So di sini boleh nampak sini, kalau tuan-tuan tengok, dia nampak ada student 21 student, ada 28 student. Okay, ini adalah student-student yang kita daftar. Kita daftar.
Alright, pelajar join kelas. Okey, macam mana pelajar join kelas? Kalau kata pelajar ni tak ada G Suite, bukan set ke apa, dia boleh daftar juga, tak ada masalah. Kalau ada pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi ada sikit setting lah, kita ada perubahan sikit nanti. Tapi itu nanti jauh nanti. Okay, kita cuba. Okay. Kemudian pelajar juga, kalau kata pelajar ni tak ada G Suite, kalau pelajar ni kita nak minta daftar, kalau boleh jangan pelajar daftar ikut akaun lama. Sebab kalau suruh pelajar daftar, confirm dia tak ingat password. Memang mana-mana pun. Tanya email, pelajar ada email, password lupa. Tetapi kalau Facebook dia ingat dia password, jangan risau. Okey, jadi apa nak buat kalau free ni, pelajar daftar, pensyarah minta dia daftar, ikut dia punya nombor pendaftaran. Dan password letak dia punya IC. Jadi dia takkan lupalah dia punya IC dia. Kan lebih mudah. Okay. So ni kalau dah ada, kalau pelajar yang dah ada self nanti, yang pelajar kami dah ada, mungkin yang baru ni, kalau yang tak ada, boleh mohonlah untuk yang bawah JTK, mengikut kolej masing-masing. Okay. Alright. So pelajar boleh buka pakai apa? Okay. Pelajar ni, dia boleh buka dua kaedah, iaitu apps ataupun web. So apps ni dia download lah secara percuma, jangan risau, tak kena bayar. Google bagi free, so guna. So yang web ni kita pakai Chrome lah, better pakai Chrome sebab Google ni dia more go for Chrome. Okay, join class. Ini yang bila kalau tadi mula-mula pelajar dah masuk, dia daftar. Okay, pelajar klik pada join class, dia tak boleh create, kena join class. Kalau kata semester depan dia ada 5 pensyarah yang create, pelajar yang join. Yes, pensyarah yang create, pelajar yang join. So, bila pensyarah yang create, dia akan keluar satu nama dia class code. Ini yang class code ni pelajar ni akan masukkan. Okay, join class, ask your teacher for the class code. Class code ni semua adalah lain-lain, tak sama. Okay, pelajar akan masukkan class code ni. Okay, so dia akan join So bila dia join, pensyarah akan nampak. Pelajar-pelajar pun akan nampak juga dia punya kawan-kawan dia, geng-geng dia. Dia punya klik-klik dia banyak lah. Nama, dia still keluar nama, jangan risau. So pensyarah walaupun didaftar atas nama nombor metrik, nombor pelajar, tapi dia still keluar nama dia. Keluar nama-nama dia lah. Amin, Ali, Abu Bakar, semualah nama-nama dia. Sampai sekarang pun saya tak ingat nama pelajar-pelajar saya. Okay, so ni untuk pelajar-pelajar lah, pelajar. Okay, next, kita ada notifikasi. Yang the best is yang ni lah, notifikasi ni. So bila pelajar-pelajar dah buat email, apa yang untuk kelas ni, mereka dapat notifikasi secara dalam stream. Contoh saya nak buat amali, quiz, saya akan klik ni, okay, saya beritahu, okay, esok ada amali. So pelajar-pelajar akan dapat notifikasi pada email. Dan kedua dekat dia punya Google Classroom. Kalau kata esok ada quiz ke, dia nampak dia pop up, dia pop up lah. Kemudian notifikasi ni, ni lah kata nak buat pergi nota ke, tugasan, perjalanan kelas. Okay, yang pelajar akan nampak lah. Okay, pensyarah, paling penting lah. Okay, untuk Google Classroom ni, mana-mana kelas online, dia nak tu susah tak susah. Tapi dia penat dekat mula-mula, betul-betul mah. Yes, macam kita buat free classroom, memang penat, subhanallah, berapa kali buat siri. So memang first kita penat, tetapi after that kita akan taklah goyang kaki, tapi lebih mudah sebab kita dah buat quiz bermula, kita dah buat tugasan dia semua. Kemudian lepas mungkin sesi akan datang, kita just klik dan drag and drop je. So Azam, fungsi di sini ialah reusability, kita boleh guna semula bahan-bahan tu. So kali pertama sahaja mungkin sukar sikit masa kita nak kumpulkan bahan dan sebarang susun semua, tapi selepas itu setiap time anda hanya perlu reuse anda punya bahan dan cuma kemas ini sedikit. Ya, teruskan Encik Hafiz. Terima kasih Dr. Umar. Baguslah, saya memang suka tempat ni. Okay, so untuk college community, macam politeknik mungkin dia ada di pension store ini untuk college community lah. Tapi kalau syarat-syarat politeknik nak guna pun tak ada masalah. Pun is good, is a good tools. So untuk college community kita dua pensyarah, iaitu kita ada pensyarah utama, iaitu main, ada pensyarah bersama, ada yang panggil co-teacher, ada yang panggil assist. So untuk pensyarah utama dia akan create lah dia punya kelas. Tetapi kalau kata kita ada 2-3 pensyarah dia pembimbing atau pensyarah co, kita boleh klik pada tambah. Just letak email dan kita letak invite. Invite. So invite ni dekat mana pensyarah akan nampak? Dekat email. So email akan pop up, pensyarah akan klik dan dia akan masuklah, automatically masuk. Jangan risau.
Okey. Yang ini yang saya suka. Ini macam kita create topik. Okey, kita create topik. Yang mana dekat sini dekat Google Classroom ni nanti akan keluar satu, dia ada stream tadi. Kita ada classwork. Classwork ni yang kita boleh masukkan topik. Kalau kata kita ada 10 topik, kita create lah 10 topik. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Okay. So kemudian dah create topik. Dalam topik kan ada kita punya subtopik dan sebagainya. Okay. Dekat sini kita masukkan secara by minggu. Yang ini tak spesifik lah. Kalau kata nak buat Africa Show, dia ada lain pula kan. Dia ada before and after and itulah. So yang ni kita buat minggu 1 sampai minggu 14. Masukkan topik dia punya minggu dia. Kemudian ini rancangan mengajar, kita ada topik 1 mengenai macam ni saya punya, letak minggu 1, letak 3 jam. Ini adalah bukan ikut saya tak, ini adalah masing-masing boleh. Kalau kata dekat college lain dia dah dia punya pengurusan dia kata nak buat by topik, tak ada masalah. Bukan kata kalau salah kena hutan, tak ada. Ini tak ada, ini tak kisah. Ini just dia punya cadangan. Kemudian kita masuk minggu 1, kemudian kita minggu 2. Kata minggu 1 dalam topik 1, minggu 2 ada dalam topik 2. Ikutlah. Kemudian dalam topik tu, dalam minggu tu, kata minggu 1, kita letak kita punya subtopik kita. Katalah menerangkan sistem otomasi, banyaklah kita letak. Kemudian yang goodnya, kemudian kita letak pula nota. Kita letak nota kita dalam ni. Menyimpan bahan dan pengajaran. So untuk yang saya ambil yang G-Suite lah, yang G-Suite ni yang buah self. Nota-nota kita ni, bahan-bahan kita iaitu amali semua dan video semua kita letak dalam kita punya class drive folder. Class drive folder ni kalau tuan-tuan tahu, siapa yang buah self, diberi unlimited. Unlimited tu kira besar lah. So saya dah cuba, saya dah guna sebanyak 44 gig. So masih ada lagi. So unlimited lah, boleh letak video kita, bahan-bahan kita semua dalam tu. Tak ada masalah. So, bila saya bercakap mungkin kena mute ya di bahagian sana, tapi Encik Hafiz boleh dengar ya. Cuma mungkin Encik Hafiz boleh ceritakan apa kebaikan bila ada class drive tersebut. Terima kasih Dr. Umar. Class drive ni nanti jika kita nak kita dah bagi satu classwork, kita boleh jadi sebelum kelas kita nanti nak berlangsung, kita masukkan semua kita punya bahan-bahan. Masukkan bahan-bahan kita ni dalam class drive. So bila dalam kelas drive ni, so bahan-bahan kita ni katalah saya ada kelas electrical, kita ada kelas electrical, ada pemasangan. So dalam bahan-bahan kita ni dalam satu kelas, jadi tak akan campur aduk. Kita ada satu dalam satu folder. Dalam satu folder kita punya folder drive kita. Ni dalam folder drive kita. Tak ada. Nanti saya tunjuklah dalam ni. Nanti saya tunjukkan. So di mana kita punya nota kita semua dalam soalan tu, dan lepas tu baru kita akan ubahlah, kita nak buat secara online kelas ke, atau kita nak buat quiz secara online di mana pelajar dah jawab, lepas tu dihantar assignment, dia dah jawab, dia hantar secara online dan dia boleh lukis. Nanti. So maksudnya class drive ni memberikan kita peluang untuk menyusun bahan-bahan, resource, media dan sebagainya secara sistematik dalam bentuk folder supaya lebih senang untuk kita organisasi. Sebab LMS, fungsi LMS merupakan platform pengurusan pembelajaran, bukan? Betul Dr. Umar. Okey, alright, teruskan. Dia lebih tersusun lah kita punya bahan-bahan kita lebih tersusun. Jadi tak perlu kita nak upload setiap kali kelas, kita nak upload setiap kali kelas, kita upload. So benda-benda tu, bahan-bahan semua dah ada dekat web. Okay. So ini yang antara bahan-bahan yang selain pada inilah, selain pada ini kita boleh ambil daripada bahan daripada YouTube. Contoh link, macam saya buat pada kelas saya, ada yang pelajar dia hantar by dia punya video dia besar lah, agak lama, dia 500 meg. So kalau sebelum ni tak ada G Suite, just kita minta dia upload ke YouTube baru kita akan ambil. So kalau katalah di syarah ni ada bahan daripada YouTube pun dia boleh ambil lah, boleh ambil dari YouTube. Dan kemudian kita ada chatting, kita ada Google Meet. Dalam classroom pun kita ada dia punya Google Meet sendiri. Macam kita sekarang ni bawah Webex. Dan kalau kata kita nak buat kelas online by Google Meet, macam lepas di Google kelas online saya, kita buatkan gunakan Google Meet. Dia boleh masuk sebanyak 200 partisipan dalam satu sesi.
So izinkan saya mencela. So pada pukul 3 petang nanti Dr. Razwan dari KK Pasir Salak akan berkongsi macam mana penggunaan Google Meet dalam dalam PDP kita nanti. Sebab nanti kalau kita tidak dapat jumpa pelajar secara bersama, Google Meet merupakan satu platform yang pensyarah college community boleh gunakan untuk mengadakan kelas secara live teaching dengan pelajar-pelajar college community. Okey, teruskan Encik Hafiz. Iklan untuk petang ni jangan lupa. Alright, so yang ini yang paling penting, penilaian. Di college community kita ada 2 penilaian, iaitu kita ada sumatif dan formatif. So penilaian ni adalah kita ada ujian, kita ada amali, kuis dan tugasan. Kemudian secara ujian mungkin kita boleh buat secara dalam paper atau ni kita boleh buat secara online. Kuis kita boleh dengar kuis online, dan tugasan ni pula yang paling best, di mana kita boleh semak tugasan pelajar ni secara online, di mana katalah soalan satu kita boleh terus bagi markah. Soalan ni terus bagi markah. Kita just secara kita panggil sebagai, kita boleh hantar balik by Google Doc. Kemudian kita ada daripada penilaian ni, inilah kalau kata kita nak buat syarat-syarat, kita boleh pergi pada classwork, kita klik pada create, kita ada assignment, tugasan, kemudian kita ada quiz assignment. Kemudian dalam tugasan ni, kalau kata kita buat tugasan, contoh, kita letakkan nama tugasan, kemudian kalau kata kita dah ada bahan-bahan kita di Google Drive, kita klik app, kita boleh pilih dekat mana kita bahan-bahan kita ni. Kita punya bahan pautan dia. Kemudian ataupun kita nak create baru pun boleh. Kita create pun baru pun boleh. Kemudian kita boleh hantar pada siapa? Kelas mana? Kalau katalah syarat tu dia ajar kelas agama. Kelas agama kan dia ada banyak kelas. Kelas agama, contohnya kelas agama dia ada dalam, kata satu kolej ada dalam 5 kelas. So dia boleh send untuk beberapa kelas. Bukan boleh send untuk beberapa kelas. Dan kalau katalah kita nak assignment ni secara assignment berkumpulan. Berkumpulan, kita boleh assign, tak nak assign all student, kita boleh pick student-student mana yang kita nak bagi. Kemudian kita pergi pada point. Kemudian kita nak point ni, kalau letak 100, ada yang tugasan ni dia punya markah adalah 10%, kita letaklah markah 10%. Kemudian kita ada view. View ni contohnya, kalau tugasan kita bagi pelajar, pelajar saya nak tugasan dalam seminggu. Dalam view ni lah kita akan letak tarikh. Tarikh berapa lama dia akan hantar. Kalau tak, dia akan tamat. So kemudian kita boleh assign topik. Tugasan 1 pada topik 1 ke, topik 2 ke, kita boleh assign. Saya lupa untuk rubrik ni, nanti saya tunjuk untuk dia punya amali lah, rubrik bawah ni. Sebab college community ni dia ada rubrik, ini yang penting. Eligibility of untuk Google Classroom dia ada rubrik. Kemudian kalau kita dah siap semua, kita boleh simpan ataupun kita boleh klik dekat button ni, kita boleh assign, di mana kita terus hantar kepada pelajar. Kita boleh schedule, jadualkan bila nak hantar, katalah hari ni kita buat lagi seminggu kita hantar, kita nak suruh budak ni, benda ni akan pop up dia keluar. Kemudian kita boleh save draft. Save draft ni dia akan save dulu. Discard ni kalau kita nak buang lah, kita tak nak, kita buang. So ini tugas tadi, assign. Ini jadual. Jadual ni yang kita akan assign lah, jadual bila kita nak hantar, bila kita nak start buat, dan save draft simpan. Dan draft ni kan delete. Betul kan? Kemudian kita ada quiz. Quiz ni yang kita kalau kata tuan-tuan pernah tengok kita buat satu panggil macam si form lah. Ni adalah lebih form ni, kita gunakan quiz. Quiz form ni ada yang pakai, kita panggil sebagai Google Form. Ini Google Form tapi dia simplify kerana dicantikkan jadi sebagai quiz. Quiz ni dia ada banyak kan, kita ada quiz, kita ada contoh sini, kita ada pilih ABC, dia boleh isi tempat kosong, dia ada yang kalau panjang, kemudian kita ada tick lah, banyak lah dia ada banyak. So dekat sini tuan-tuan boleh buat lah, boleh buat kalau kata quiz ni secara online. Dan kalau kata quiz ni, kalau kata dia macam boring, macam kalau sekarang sekolah-sekolah pun ada, belajar ni macam dia boleh guna lain. Sebab Google ni dia ada banyak dia punya belakang-belakang, contoh dia ada dia punya Quizlet, dia ada dia punya Kahoot, tolong pelbagaikan. Kadang dia buat ini pun macam boringnya, boleh pakai lain. Sebab kita nak pelbagaikan, kita punya pembelajaran kita ni nampak menarik.
So izinkan saya membuat promosi sekali lagi. So minggu depan pada 22 Jun saya rasa kita memang ada slot di mana kita ada perkongsian macam mana nak membina kuis interaktif menggunakan perisian-perisian tertentu yang saya harap peserta akan continue dan akan join webinar tersebut sebab supaya anda dapat melihat bagaimana kita sebagai pensyarah boleh create kita punya resources sendiri, content kita sendiri. So tak semestinya yang ini hanya merupakan platform, tapi kita juga boleh menggunakan bahan yang kita bangunkan, menggunakan perisian lain untuk dimasukkan ke dalam platform Google Classroom. Okey, sekarang Encik Hafiz akan menunjukkan amali komponen amali dalam macam mana membuat pentaksiran untuk komponen amali dengan menggunakan Google Classroom, betul? Betul. Okey, alright, silakan. Ini kita baik, terima kasih. Iklan dulu, ada iklan. Okey. Okey, tak apa, tak salah. Jadi untuk amali, katalah kita ada, biasa amali kita just isi form dekat rubrik, betul? So dekat sini kita boleh bagi pada pelajar amali ni, kita punya file di sini kita boleh create assignment buat amali dan ada satu button add, mana kita boleh beri pada pelajar dia punya file, dia punya file amali, dan kat sini tuan-tuan boleh convertkan dia boleh kepada daripada Word. Biasa kita boleh go for Google Doc. Okey, Google Doc ni kita boleh edit lah, boleh edit. So dekat sini tuan-tuan boleh tengok kita ada rubrik. Okey, rubrik ni yang dekat College Meeting ni memang ini memang tak boleh ni, tak boleh tidak, mesti ada sebab kita ada MQA. So dekat sini kita boleh buat di mana markahan dia ada sangat kompeten, kurang kompeten dan tidak kompeten. Dan kita boleh bagi markah. Di sini markah dia. Tuan-tuan tengok pasal kalau kita nanti kena ada setting sikit lah di mana kita nak bagi markah sebab ada dekat kita punya rubrik ada pemerat. Yang tu nanti kita akan darabkan kita punya pemerat menggunakan letakkan markah dekat sini. Ini ada soalan. Okey, Encik Hafiz, ada satu soalan. Bila kita guna Google Classroom, ada tak had masa yang kita boleh tetapkan untuk quiz? Boleh, memang ada. Kita boleh, macam tadi kita ada schedulekan dia. Hari ni hari Isnin, kita mula pukul 12 dan kita boleh stop pada pukul 12.30. Lepas 12.30 dia akan tutup. Dia akan boleh tutup. Jadi kita buat dia punya due lah. Macam tadi kan kita ada due. Macam tadi kita due, so kita bagi dia punya masa dia. Jadi pelajar tak boleh lepas habis 12.30 kita tak payah nak buat. Okey, ni adalah dia punya grading lah. So kalau kata kita dah buat dia punya quiz, ini dia punya grading ni, macam kita punya penilaian. Kita ada PB kita, boleh keluar dia punya penilaian dia, quiz, kita punya ujian, dan kita punya amali. So kita boleh create kita punya rubrik, kita punya grading. Ini dia punya PB lah. Kita lihat. So PB ni kita boleh exportkan dia, kita boleh createkan dia, kita boleh download lah sebagai Excel atau Google Sheet. Macam ni kita ada kita dah createkan dia sebagai Google Sheet. Kita nampaklah apa semua pelajar-pelajar yang buat ni, dan dekat sini kita boleh convertkan dia di mana macam kita ada SRKP. Lepas export, kita klik yang ni dan kita boleh copy tu kita punya SRKP kita. So macam lepas kita dah, macam dekat saya, macam kita dah buat satu bengkel online lah. Kita dah buat di Bukit Beruang dah 2 kali. Yang ni yang staff-staff yang masuk lah, di mana kita bagi persediaan untuk Google Classroom. Macam untuk 1 jam ni tak cukup lah rumah untuk Google Classroom. Biasanya kita dalam 1 atau 2 hari lah, di mana kita kan brief apa nak guna, how to use, dan macam nak buat quiz, macam nak buat amali kan. Memang lama lah. So kita dah buat 2 CD dengan pelajar pensyarah. So alhamdulillah. So kalau nak, mungkin lepas ni kita akan buat lah. So buat BIPK, BIPD mungkin boleh buat boleh panggil untuk lain-lain, untuk masa lepas ni mungkin boleh ada lah khususnya. Okey, untuk last sekali adalah kita ada partner apps. Okey, ni adalah buat Google G Suite. Kita ada partner-partner dia, kita ada YouTube. Yang ini semua kita boleh create. So saya rasa cukup tak? Okay. So saya rasa mungkin boleh buka untuk saya rasa dah habis. Dr. Nadia ada yang sambung? Okay. So saya rasa itu dari saya untuk dia punya aplikasi di College Community, Google Classroom. So boleh open untuk Q&A.
Terima kasih atas perkongsian Encik Hafiz. Okey, so ada soalan. Mungkin Encik Hafiz boleh terangkan tentang apakah student boleh tak terus view markah mereka? Okey, boleh. Pelajar setiap kali kita buat kuis contoh kita buat kuis, dia boleh terus nampak, dan kita boleh buat satu macam setting lah. Selepas pensyarah dah bagi markah, baru pelajar tu nampak. Ataupun selepas, ataupun kita boleh setting untuk pelajar tu dah habis, dia akan nampak markah dia. Tetapi dia ada pro and cons. Kalau kata pelajar tu nampak markah dia beritahu dekat kawan dia, okey ni soalan ni salah, so yang kita nak so lebih better dah siap semua, kita dah send kepada pelajar ni, baru kita akan pelajar akan nampak lah dia markah dia. Bukan saja kuis, tugasan semua boleh nampak markah dia. Oleh sebab kita ada masa, boleh tak Encik Hafiz share screen macam mana secara live, how do you actually set your Google Classroom? You show how your Google Classroom is. Sebab ada permintaan. Alamak macam mana nak set rubrik mungkin boleh buat sedikit live demo sebab kita ada masa lagi. 20 minit lagi. Macam saya 10 minit. Okey, tak apa. Okey, ni adalah contoh kelas saya. Okey. So ni adalah kelas untuk kami tak nampak screen tu. So how to share screen. Share screen. Okey, nampak? Okay. Yes, now we see. So can you just show us a live demo? For example, kita participants nak tengok one setup of a quiz, one setup of a rubric maybe, Okay. So contoh kita ada classwork. So classwork ni kita ada dia punya quiz, kita punya minggu berapa topik dia semua, dan kita ada ujian. Okay. Untuk quiz kita boleh create quiz ataupun kita boleh buat quiz assignment. Contoh ni saya punya quiz. Okay, so ni contoh quiz. Di sini kita boleh saya klik pada edit lah, edit. So ini adalah kita panggil sebagai pilihan lah. Markah dia kita buat ABC. Kita boleh buat A, B, C, dan kat sini kita boleh ada dia punya answer dia, jawapan dia, sorry. So answer jawapan ni kita boleh pilih, nak pilih satu jawapan ke, dua jawapan ke pun boleh. Kemudian saya rasa yang answer feedback tu bagus supaya kita boleh memberikan maklum balas kepada pelajar dengan terus. Contohnya kita boleh berikan feedback. So sometimes at least dia tahu di mana dia buat silap Features tu bagus. Dan boleh bagi markah. Markah dia sini kita markah lah 1 ke 2 point. Kemudian kat sini pula contoh kuis yang kita type. Maksudnya kita bagi isi tempat kosong. So pelajar kena jawab lah. So jawapan ni kita boleh banyakkan jawapan. Contoh soalan ni nyatakan kelemahan PLC, so jawapan ni ada banyak. So kita boleh letakkan markah jawapan-jawapan ni. Tetapi kena ingat untuk yang ni kita kena, jika kita letak huruf besar, pelajar kena jawab huruf besar. Kalau tak, kita letak dia punya jawapan dia. So kemudian kita boleh ni adalah dua jawapan, nyatakan dua bahagian. So jawapan dia boleh jadi ada dua jawapan, so boleh tick lah, 1, 2, boleh tick. So lepas tu bila kita dah siap, kita dah hantar pada pelajar, dia boleh tengok respon kat sini. So respon dia ni berapa banyak yang saya dah hantar, soalan mana yang salah banyak, mungkin soalan masalah banyak tu mungkin ada, mungkin dia punya arah setil tinggi, boleh tengok. So bila kita dapat respon sebegini, let's say kita berikan quiz kepada pelajar tu sebelum pelajar tu masuk ke kelas, mungkin kita sebagai pensyarah boleh go through respons mereka, dan kita mungkin boleh buat satu video pendek, berapa pelajar yang mendapat soalan, berapa yang jawapan yang betul, siapakah pelajar yang dapat skor yang tertinggi, mana satukah soalan yang paling kerap pelajar silap dan sebagainya, bukan? Betul. Itu betul Umar. Tapi yang paling penting adalah bukan saja pelajar kena tahu buat kuis, tapi yang paling penting sebelum kita nak buat kelas online ini, Google Classroom, pelajar-pelajar kita kena brief dia how to use it, macam nak guna.
Bukan saja pelajar, pensyarah sendiri pun kena tahu. So maksudnya bila kita dah cerita dengan pensyarah, tapi pelajar tak tahu. So pelajar pun kita nak brief juga how to use. So nak klik apa, nak buat apa. Itu yang terjadi pada sekarang. Contoh bapak yang sekarang ni kan anak-anak kat rumah kan, kena buat Google Classroom. So ada yang bapak pun tak tahu how to assign dia punya quiz, how to assign dia punya tugasan. Itu yang a bit problem untuk pelajar-pelajar sebab dia tak tahu mana satu nak klik. So kita kena as a pensyarah, kita kena brief dia juga macam mana nak guna, how to use dia punya untuk yang Google Classroom ni. So ada satu lagi soalan. Encik Hafiz, sesuai tak buat soalan calculation dalam Google Classroom? Okey. Terima kasih. Boleh, tak ada masalah. Cikgu sekolah, dekat sekolah pun kita dah buat. Contoh, dia buat dia punya soalan dia, mathematical, equation dia, dan kita boleh jawab, nak tulis, lebih senang. Maka dia lebih mudah. Dia boleh, dia number spesifik, lebih spesifik. Macam tadi kalau kita isi tempat kosong, kalau kata pelajar tu salah type, dia typo lah apa sebagainya, so maka dia kan salah lah. Kalau kata dia by number lebih mudah. By number lebih mudah. Ada tak kemungkinan pelajar menggunakan aplikasi Jamboard dalam Google Suite tu, dalam G Suite tu, dan mereka create an interactive, like a video, of like a whiteboard, and then they submit that as a proof of their mathematical calculation? Boleh. Itu lebih bagus sebab kita nak pelbagaikan. Contoh kita nak spesifik tu Google Classroom. So kita pelbagaikan contoh kita buat video, tak nak go for video tapi kita nak gunakan lain pay apps ataupun kita nak buat quizzes lain pada quizzes lain. Kita jangan terus spesifik untuk Google Classroom nak buat lain-lain. Jadi kita pelbagaikan, nampak lebih baik lah So lebih bagus. Jadi kalau kata Jamboard tu dia ada banyak apps Kalau kata Google Classroom, Google ni dia ada banyak dia punya dia punya G Suite dia ada banyak. Macam kita nak buat untuk drawing, macam kalau kata untuk yang buat penggunaan ke apa ke, dia boleh terus buat lukis. Macam kita buat electrical, kita boleh lukis lah. Macam mana bentuk perintah, boleh buat, boleh bagi. So maaf mencelah, tapi ada soalan. Bagaimanakah nak masukkan Kahoot dalam Google Classroom? Itu markah dia ke? Kahoot, adakah anda menggunakan pautan Kahoot dalam kita punya rancangan mengajar tu? Kita kan share dia punya link dia. Share. Dalam Quizlet pun kita boleh share dia punya link. Sebab Google ni dia banyak yang dia punya orang panggil macam join lah dia punya G Suite dia. Sebab memang banyak. Macam lepas kita ada banyak betul rumah dia ada banyak selain pada lain-lain punya aplikasi, apps. So pelajar ni dia suka buat banyak aplikasi. So lebih buat pelajar ni adalah dia Gen Z dah cakap So dia lebih pada cenderung pada apps. So kalau kita cerita ni dia dah boleh buat. So saya akan tunjuk dia punya rubrik rubrik. Ya, rubrik. So contoh ujian kat sini. Ada ujian amali. Okay, so ni adalah amali kita bagi. So bila kita klik pada rubrik kat sini, kita buat assignment, amali kita dah bagi. So kita klik pada rubrik, create new rubrik. So kita boleh masukkan kita punya dari segi kriteria dia, kan? Kriteria pertama, kriteria kedua. Kemudian ni point, katalah kita ada point dia, point 4, kita boleh letak sebagai sangat kompeten. Ataupun kita boleh tambah lagi, kita ada yang ketiga, kita ada kompeten. Dan kita ada yang kedua, saya minta yang depan ni. Dan last sekali tidak kompeten. So markah-markah ni kalau kata kita buat, so untuk kita punya penilaian untuk rubrik kita ni kan kita ada satu pemerat.
So, pemberat kata ni 4 markah tapi ada pemberat dia. Itu yang nanti kita kena bahagikan pemberat. So terus markah dia, kita letak markah kat sini. Kalau kata 4/4 daratkan berapa dia pemberat dia, 10% ke, terus letak markah kat sini. Kalau spesifik yang biasa 4, 3, 2, 1 dia pemberat dia. Ada yang kalau kata penghasilan dia ada 5. Dia ada 5, 4, 3, 2, 1 dia punya rubrik dia. Ada yang 4, ada yang 1, dia ada pemberat dia lah. So dekat sini markah dia pelajar akan terus nampak dan dia akan syarah boleh bagi markah secara mudahlah kat sini. Dan lepas last kali kita boleh print. Itu yang lebih baik lah. Jadi kita boleh nampak, kita boleh printkan hasil dia dan kita terus hantar kepada kita punya SRKP. Itu yang lebih penting lah. Okay. So, terima kasih kerana berkongsi rubrik, cara buat rubrik secara dalam talian dengan kami. Okey, ada satu lagi soalan. Kalau kita masukkan video dalam Google Classroom, ada tak limited duration? Limited duration untuk Google Classroom tak ada limited. Tetapi lebih better syarah ni suruh pelajar untuk hantar link. Maksudnya kalau kata syarah ni baik hantar link atau YouTube. So pelajar-pelajar ni dia cenderung kalau kata macam kita nak buka macam YouTube ke apa ke, pelajar ni ada banyak data YouTube. Contoh dia ada macam U-Mobile ke apa ke, kalau suruh dia download nota ke, tak ada data. Tapi kalau buat YouTube, dia data dia memang perfect. So saya cadangkan kalau syarah nak bagi untuk buka hantar ke dia punya video apa, just hantar link. Macam saya pun, saya hantar link, pelajar tengok, then dia akan hantar balik pun saya minta hantar link, dia upload dia punya hasil kerja ke YouTube dan saya tengok link dia, lebih better, lebih baik. Dan lepas tu kita boleh bagi markah. Itu yang lebih penting lah. Saya tengok ada soalan yang tentang calculation. Kemudian concern dia mungkin engineering dengan accountancy. So selain daripada menggunakan video ataupun Jamboard untuk menunjukkan calculation tu, saya rasa boleh adakah Encik Hafiz rasa kalau kita ambil gambar working tersebut, jalan kerja tersebut dan upload dalam Google Classroom, adakah itu boleh diterima oleh pencara? Okay, kalau untuk terima ni, kalau katalah macam kita as a pensyarah, kita boleh terima, kita boleh kata dia buat, tapi betul ke dia buat kan, dia punya soalan. Tapi kalau kita tengok hasil macam kita buat quiz pun sama juga, kita tak boleh kata pelajar ni betul ke dia tak tiru ke, dia ada masa untuk nak tengok kawan-kawan dia, apa-apa pun kita beritahu pelajar yang ini adalah quiz, sila jujur, kena beritahu tipu dosa yang kena beritahu. Sebab untuk yang tadi, kalau kata dia hantar by dia slide gambar, dia hantar, kita boleh bagi markah pada dia punya assignment tu juga. Kita boleh hantar, kita bagi markah, boleh. Di mana dan kita boleh suggest kita record video. So, saya pun agak setuju. So of course kita kena set expectation, kita kena bagi tahu pelajar apa expectation kita sebelum kita gunakan apa-apa platform betul. Dan juga of course untuk calculation saya rasa video lah, so step by step, and then kita dah record menggunakan annotation app dan kita uploadkan ke Google Classroom. Thank you so much. Okay, ada satu lagi soalan, bolehkah set jawapan dan markah? Saya rasa yang ini sudah dijawab. Untuk soalan bentuk esei. Untuk esei. Okey. Esei macam kita dah bagi satu macam ni saya tunjuk Macam kita ada satu assignment. Assignment kita adalah bentuk Word. Contoh kita bagi satu tugasan. Jadi contoh ni kita tugasan. Tak keluar. Kalau kata tugasan ni adalah bentuk dalam Word. So bila kita bagi ni, kita boleh tukar kita punya Word tu adalah bentuk file Word, kita tukarkan kepada doc, kita boleh sebagai Google Doc. Lepas tu pelajar ni boleh terus buat dia punya tugasan dia atau dia punya assignment dia dekat sini juga terus. Dan bila dia hantar dia assignkan balik, kita pensyarah ni kita boleh tick note kat situ. Apa dia punya komen, kita letak komen dan apa markah-markah, ni markah ni, ni markah ni. So kita boleh spesifikkan markah dia. Iaitu memang kita tapi ada kerja sikit lah, ada susah, tapi kita lebih pelajar tak payah nak download, pelajar tak payah nak downloadkan daripada mana-mana, just terus boleh buat online. Itu lebih mudah lah untuk kalau kita nak tengok. So saya dapat juga saya memang setuju.
memberikan feedback ataupun maklum balas ya kepada pelajar ini sangat bermakna, especially bila kita tidak dapat tengok mereka secara bersemuka. Ada satu lagi soalan untuk macam subjek Encik Hafiz ya, pendawaian elektrik dan sebagainya, macam mana kita boleh conduct secara dalam talian menggunakan Google Classroom? Apakah pendapat Encik Hafiz? Okey, itulah macam kita tak nampak bersemuka, macam contoh masalahnya bila datang amali lah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau untuk electrical, kalau kata dia bukan macam nak buat wiring, itu agak susah sukar. Tapi kalau kata just kita ambil aplikasi yang mudah untuk yang kalau kata kelas yang dia lebih kepada dia jawab soalan ataupun amali untuk tugas amali aplikasi komputer dia dah siap buat ini, dan itu kita boleh bagi markah lah, lebih mudah. Tapi kalau go macam saya, aplikasi saya adalah electrical, itu agak ada satu cabaran lain sikit lah, sebab pelajar-pelajarnya nak buat amali agak susah, dia mesti bersemuka, tetapi kita boleh bagi markah dia kita bagi secara online, kita bagi macam tu. So, izinkan saya berkongsi. So, pada minggu lepas ada seorang penceramah dari UTM, Profesor Madya Dr. Azma Putra. Beliau telah berkongsi dengan kita participants macam mana beliau dan rakan beliau menggunakan animasi yang beliau lakukan untuk ujian amali. Beliau juga telah menunjukkan macam mana beliau telah merekodkan persekitaran di lab untuk menunjukkan langkah demi langkah melakukan sesuatu aktiviti amali tersebut, dan pelajar mungkin diuji dari segi kognitif lah, apakah langkah pertama, apakah langkah kedua dan sebagainya, memandangkan tiada persekitaran kondusif untuk melakukan amali tersebut. So beliau berkongsi sebab masa PKP pertama pihak universiti masih lagi tengah menjalankan PDP dan emergency teaching, how did they do it. So beliau mengambil gambar raja dan dilabelkan satu demi satu untuk pelajar dapat satu walkthrough macam mana melakukan sesuatu task amali tersebut. So itu satu perkongsian kepada sesiapa yang mungkin tidak didn't join that earlier that slot. Ini satu perkongsian lah. Okey, memandangkan kita hanya tinggal 2 minit sahaja. Yes, yang berusaha Dr. Sharifah. Share sikit yang boleh. Okey, tadi ni macam yang saya buat dalam kelas saya, memandangkan pada waktu PKP tu memang ada satu lagi tugasan yang pelajar tak perlu diselesaikan lah. Okey, apa yang saya buat ialah, kalau kita nak buat, sebab waktu tu adalah seminggu 2 minggu lagi, so kalau kita nak create kita punya pautun ke animasi, dia akan makan masa untuk, especially untuk orang yang bukan background IT. So apa yang saya buat ialah, saya minta pelajar saya untuk cari mana-mana YouTube berkaitan dengan topik yang saya ajar. Contoh waktu tu saya adalah pelajar dikendaki untuk mengeksplore Mac punya environment, macOS punya environment. So saya minta diorang pergi kepada mana-mana YouTube yang sesuai dan diorang kena review. Maksudnya diorang menerangkan semula video tersebut dalam bahasa atau perkataan sendiri. So kita akan faham adakah pelajar faham atau tidak. Sebab ada pelajar saya yang memang ada Mac ataupun iPhone. So dia boleh just record dia punya suara, then record dia punya view apa benda yang record tu. Dekat interface dekat iPhone. Tapi bagi pelajar yang tak ada, so dia orang boleh pakai YouTube sahaja. Dan yalah macam Cik Hafiz tadi sharekan tadi, pelajar kita YouTube punya capacity tinggi compared to download. So benda tu memudahkan pelajar saya dan alhamdulillah memang semua pelajar menghantarlah dan reviewnya alhamdulillah pelajar-pelajar Zenzac ni memang sangat bagus tentang untuk create another video ataupun YouTubers. Okey, terima kasih atas perkongsian. Cuma saya rasa participants ni ada yang bertanya mungkin elemen psikomotor lah yang mereka risaukan macam mana nak buat PDP dalam talian. Tetapi saya rasa pensyarah dari UTM tu akan berkongsi. Kita mungkin akan buat satu slot pada masa yang akan datang di mana pensyarah dari UTM akan berkongsi macam mana mereka buat untuk hands-on punya elemen, macam mana nak buat secara dalam talian. Tapi buat masa ni of course menggunakan simulation, virtual reality dengan menggunakan video. So bila kita emergency teaching, adakahnya kita just kena guna apa yang kita ada untuk menjalankan PDP tersebut. Okay, so
Sudah pukul 12.31, masa mencemburui kita. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Sharifah Nadia dan Encik Muhammad Hafiz atas perkongsian anda berdua mengenai penggunaan Google Classroom. Walaupun kita tidak dapat buat sangat banyak hands-on, tapi saya rasa whatever you all have shared is sufficient to give pendedahan kepada peserta dan jangan lupa untuk tengok webinar yang seterusnya pada pukul 3 nanti, di mana kita akan membincangkan tentang aplikasi Google Meet dalam Google Classroom untuk membolehkan kita menjalankan live teaching bersama pelajar-pelajar kita. Okay, so dengan itu saya berundur. Thank you so much again Dr. Sharifah Nadia dan Encik Muhammad Hafiz. Okay, untuk melihat webinar yang anda terlepas, anda boleh melihat rakaman tersebut melalui www.sat.edu.my/webinar. Kalau anda lihat di setiap banner tu pada hujung kat bawah tu ada ikon YouTube di sana, ada password dan anda boleh klik dan masukkan password tersebut untuk melihat rakaman webinar yang sebelum ini. Ya, okay, dengan itu saya mengundur diri. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih.